Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz pengurusi majlis pada pagi ini, Al-Fadhil Ustaz Nazri, yang merupakan ketua unit wakaf dan sumber AMS MAIB, pegawai-pegawai daripada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, pegawai-pegawai daripada Bank Islam, tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Azza wa Jal kerana dengan izinnya pada pagi ini kita dapat berada dalam majlis yang begitu bermakna berkaitan dengan persoalan wakaf, zakat dan muamalah, khususnya di negeri Perlis. Sebelum saya nak memulakan pembentangan ataupun slot kali ini, saya ingin memanjatkan dan merafakkan, menjunjung kasih ke bawah duli yang teramat mulia Tuanku Raja Muda, Tuanku Syed Faizuddin Putra ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, di atas perkenan ke bawah duli yang teramat mulia memberi peluang untuk saya bersama-sama dengan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis sebagai salah seorang daripada ahli jawatan kuasa pengurusan wakaf MAIBS pada sesi kali ini. Dan mungkin di atas peluang itu saya diberikan slot ini untuk berkongsi satu tajuk yang saya ingat penting dalam keadaan dan suasana pada hari ini. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut berkaitan dengan tajuk wakaf tunai ini, saya ingin menyebut sedikit terlebih dahulu berkaitan dengan wakaf itu sendiri. Kalau kita tengok dalam nas Al-Quran dan hadis, pensyariatan wakaf memang thabit secara jelas. Pensyariatan hukum berkaitan dengan wakaf secara jelas disebut di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab itu kita tengok pengamalan konsep wakaf secara khususnya telah berlaku sejak daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dan kalau kita tengok dengan lebih mendalam, salah satu daripada kekuatan ekonomi umat Islam pada hari ini dan juga pada masa yang dahulu, dan saya percaya pada masa yang akan datang, akan disokong dan ditunjangi oleh praktik amalan wakaf itu sendiri. Sebab itu kita tengok wakaf menjadi salah satu daripada produk ataupun perkara yang sangat penting dalam dunia hari ini. Apatah lagi apabila umat Islam berhadapan dengan pelbagai cabaran dan juga tekanan daripada pelbagai pihak, maka kekuatan umat Islam dari sudut ekonomi sangat memerlukan kepada konsep wakaf ini disuburkan dan dipertingkatkan lagi. Dan saya akan sebut nanti sedikit bagaimana pengalaman MAIBS sekadar yang saya tahu berhadapan dengan beberapa isu yang timbul dalam pengamalan konsep wakaf ini. Dan kita juga duka cita
dalam kempen dan kerancakan kita menekankan tentang kepentingan wakaf, kita tak boleh menafikan di sana wujud beberapa pihak yang telah mengambil kesempatan mengeksploitasi konsep wakaf untuk kepentingan diri dan juga keuntungan pihak tertentu. Maka sebab itu di negeri Perlis dan khususnya kita dan amnya Malaysia, secara undang-undangnya seperti yang telah diputuskan oleh pihak ulil amri, tidak ada mana-mana pihak yang boleh mengutip atau melancarkan apa-apa skim ataupun yang berkaitan dengan wakaf, melainkan hanya semata-mata di bawah Majlis Agama Islam Negeri. Dan perkara tersebut telah termaktub dalam enactment dan juga akta kerajaan negeri seluruh Malaysia, bahawa pihak yang bertanggungjawab khas khusus yang berkuasa mutlak untuk mengutip sebarang kutipan yang berhubung kait dengan zakat dan juga yang berhubung kait dengan wakaf, tidak ada mana-mana pihak, sama ada parti politik ataupun agensi ataupun NGO, badan-badan ataupun mana-mana sekolah, melainkan hanya Majlis Agama Islam Negeri. Dalam erti kata yang lain, kutipan ataupun program yang dilancarkan oleh pihak-pihak yang bukan daripada Majlis Agama Islam Negeri, sama ada dengan kelulusan ataupun kerjasama Majlis Agama Islam, adalah dianggap tidak sah dan menyelisihi perintah ulil amri, dan ini termasuk dalam melanggar apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan juga dalam hukum syarak itu sendiri. Sebab itu apa-apa kutipan yang berkaitan dengan zakat dan wakaf hendaklah bernaung dan juga mendapat keizinan daripada Majlis Agama Islam Negeri masing-masing. Kalau kita di Perlis khususnya Maib, pendek kata, mudah fahamnya, selain daripada Majlis Agama Islam Negeri, mereka melakukan kutipan secara tidak sah berdasarkan kepada akta dan undang-undang yang termaktub dalam perlembagaan setiap undang tubuh kerajaan di Malaysia, khasnya di Perlis. Kalau ada kesempatan, saya akan baca enactment dan akta undang-undang tubuh kerajaan negeri Perlis yang berkaitan dengan wakaf, yang melantik, yang diberikan amanah hanya kepada Majlis Agama Islam Negeri. Kalau kita Perlis, Maib salah. Jika ada mana-mana pihak, mereka perlu untuk mengadakan kerjasama dan mendapat keizinan daripada Majlis Agama Islam, dan jika mereka melakukan kutipan, kutipan itu adalah menyalahi titah perintah ulil amri dan menyalahi apa yang telah termaktub dalam undang-undang negeri. Ini satu perkara yang mesti ditegaskan berhubung kait dengan keizinan pihak yang boleh melakukan wakaf. Okey? Secara umumnya tuan-tuan, wakaf seperti mana yang telah disebut oleh Al-Fadil Ustaz Nazri tadi, adalah suatu perkara berkait dengan harta, mal. Dan kita semua tahu dalam Islam, antara ibadah yang sangat besar adalah ibadah yang berhubung kait dengan harta. Dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal telah menyebut beberapa kali di beberapa tempat tentang penekanan kepada konsep ibadat al-mal, maliyah, konsep ibadat harta. Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Dan Allah itu membeli daripada kamu diri-diri kamu, wa amwalahum, dan harta-harta kamu, bi anna lahum jannah, dengan Allah membalas dan membayar apa yang telah kamu berikan itu dengan syurga.
Dalam ayat yang lain Allah menyebut, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Mahukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang mana jika kamu berniaga dengan aku, kata Allah Azza wa Jalla, keuntungannya akan menyelamatkan kamu daripada siksaan api neraka. Keuntungannya sangat besar. Tidak ada yang lebih besar dalam diri orang Islam melainkan kita selamat daripada api neraka Allah. Apakah perniagaan itu? Tu'minuna billahi wa rasulih, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, akidah. Kemudian Allah menyambung dalam ayat itu, wa tujahidu fi sabilillah bi amwalikum, dan kamu berjuang di jalan Allah dengan harta kamu dan dengan diri-diri kamu. Banyak ayat, banyak asar, banyak hadis, banyak dalil yang menyebut tentang kepentingan dan kelebihan berkorban, berjuang, berjihad dengan apa yang disebut harta. Saya tak mau ulas kerana saya tahu di hadapan saya kebanyakannya daripada kalangan para asatizah yang sudah maklum dengan kepentingan dan keutamaan ibadat menggunakan harta. Cuma saya nak sebut sikit tuan-tuan, kerana ada siaran langsung melalui Suara Sunnah. Tuan-tuan yang ada Facebook boleh like, ni saya kempen sikit lah, channel YouTube Suara Sunnah yang memberikan rakaman siaran secara langsung. Satu Malaysia tengok kita hari ini, dan saya ingat pembentangan ni dapat manfaat untuk mereka juga. Tuan-tuan, sebelum kita nak pergi wakaf tunai, saya akan cerita sikit. Saya nak sebut, Allah apabila dia menyuruh kita untuk infak, dia menyuruh kita untuk sadaqah. Sadaqah itu daripada perkataan sidqa, artinya benar. Saya nak sebut, para ulama Islam menyebut bahawa kalau kita melihat kepada tujuan pensyariatan sadaqah atau tujuan pensyariatan wakaf dan zakat dan seumpama dengannya, apa yang Tuhan nak daripada kita? Tuan-tuan, Allah dia yang memberi rezeki. Wallahu khairur raziqin, wallahu yarzuqu man yasha. Harta benda yang kita miliki ini milik Tuhan. Dia yang memberikannya kepada kita. Persoalannya, di sebalik daripada pensyariatan sedekah itu, apa yang Tuhan nak? Saya suka menyebut tentang zakat, walaupun saya bukanlah bahagian zakat, tapi saya nak sebut sikit. Zakat, kadar zakat 2.5% daripada keseluruhan apa yang kita wajib bayar. Ini tuan-tuan maklum. Saya tak tahu dalam mana-mana sistem kiraan yang minta atau ambil dalam kadar 2.5. Walaupun saya tahu sebahagian orang rasa berat nak bayar. Pagi tadi ada zakat pertanian, saya tak tahu apa yang disebut, tapi di Perlis kita ada harum manis, dan harum manis telah difatwakan kena zakat. Walaupun sebahagian petani harum manis agak keberatan lah untuk nak bayar zakat ni di atas alasan tak ada dalil. Kan? Kita bimbang jugalah, sebab Nabi SAW sebut di antara balasan Tuhan apabila sesuatu kaum itu enggan untuk membayar zakat, dia akan menahan hujan. Kalaulah bukan kerana binatang ternak ataupun lembu kerbau itu dikesihani mereka, nescaya Tuhan tidak akan menurunkan hujan. Saya nak sebutnya tuan-tuan apa? Dengan kadar yang sedikit 2.5% itu, Tuhan hanya nak melihat sejauh mana kesanggupan kita untuk memberikan sebahagian daripada apa yang menjadi milik kita, diserahkan balik kepada orang Islam, diserahkan balik kepada Allah sebagai bukti bahawa kita syukur dan kita tunduk kepada titah perintah Tuhan. Tuhan bukan nak duit tu,
tak sampai pun kepada Tuhan. Seperti mana Allah menyebut tentang korban, kita disuruh buat korban binatang yang paling besar. Nabi SAW bila dia pilih kambing yang paling besar, kambing yang bertanduk, kambing yang terbaik. Tetapi Al-Quran menyebut bahawa tidak sampai daging itu, tidak sampai tulang itu kepada Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan mensyariatkan korban? Seperti mana kita baca asal dahulu, Tuhan mensyariatkan korban untuk menguji Nabi Allah Ibrahim. Sekarang Tuhan mensyariatkan zakat dan wakaf untuk menguji sejauh mana kita dapat bertarung dengan perasaan cinta dan sayang kita kepada harta untuk kita keluarkan di atas nama Tuhan. Tuan-tuan, setakat 2.5% ni taklah banyak mana. Saya ingat tudung orang perempuan lagi mahal daripada zakat. Sebab itu tokek tudung, saya tak mau sebutlah pasal live benda ni, tapi kalau tertutup saya sebut nama dia. Tokek tudung, di atas jual tudung tu dia boleh tidur di hotel satu malam 200,000. Yang saya percaya CEO Maib pun tak boleh tidur hotel harga tu. Mari mana satu malam? Tuan-tuan, kalau kita ada 300,000, takkan kita nak pergi tidur hotel harga satu malam 200,000? Mesti duit dia lebih pada tu. Tokek apa? Tokek tudung. Yang mana saya percaya tudung ini hanya dibeli oleh orang Melayu, wanita Islam. Laki-laki pun tak beli. Orang bukan Islam lagi tak beli. Pasal itu dia berkata sejauh mana kuasa wanita. Saya kata tengok pada tokek tudung dengan tokek makeup, semua kaya. Tetapi saya nak sebutnya bukan masalah tu, orang perempuan jangan risau. Saya nak sebutnya apa? Saya nak sebut bagaimana kita boleh berbelanja dan kita boleh mengeluarkan duit dengan begitu mudah tanpa kita rasa apa pun untuk memenuhi tuntutan nafsu kita yang sebahagiannya Tuhan pun benarkan. Tapi bila mai tang agama sikit, mai tang wakaf sikit, mai tang zakat sikit, mungkin 3 kali kita fikir sebelum kita nak bubuh dan tabung. Dan kadang-kadang tabung pi dulu baru kita nak bubuh. Saya pun tak nampak pasal apa Maid tak tabung hemodialisis wakaf ni. Nanti ada belakang ada. Dia kena tak tabung ni depan, pasal belakang kadang-kadang orang nak balik dah. Saya nak sebutnya tuan-tuan, kita sanggup berhabis bukan soal duit, tapi soal, saya nak sebut secara ringkasnya, pertarungan perasaan. Sejauh mana kita boleh bertarung dengan perasaan kita untuk kita rasa. Sebab itu Nabi tanya dekat sahabat, apa harta yang kekal dengan kamu? Ini juga berkaitan dengan wakaf. Nabi tanya, apa harta yang kekal dengan kamu? Apa yang kamu makan dia jadi najis, apa yang kamu pakai dia akan jadi lusuh. Harta yang kekal menjadi milik kamu, apa yang kamu wakafkan untuk agama Tuhan. Dan Nabi sebut ketika mana jasad kita diusung keluar, pergi ke kubur, yutba'ul mayta thalatha fayarji'u ithnan wa yabqa wahid. Apabila diusung keluar satu jenazah, pergi mengikuti jenazah itu 3 perkara: maluhu wa ahluhu wa amaluh, hartanya, keluarganya dan amalannya. Fayarji'u ithnan, tapi balik 2 benda. Keluarganya balik, hartanya balik. Wa yabqa wahid, yang kekal dengannya hanyalah apa yang dia amalkan. Dan kita sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, di antara harta yang kekal adalah wakaf. Maka saya nak pergi kepada wakaf secara mudahnya, apa yang boleh kita fahami. Saya ada sampai pukul nampaknya tak ada. Okey tuan-tuan, tak apa, sehingga saya diberhentikanlah. Tuan-tuan, saya nak sebut, para ulama apabila mereka bincang tentang wakaf tunai, dahulunya majoriti fuqaha apabila mereka bincang tentang wakaf, kita tengok dalam kitab-kitab fiqh, mereka merujuk kepada harta yang bersifat kekal, bersifat tidak mudah alih atau bersifat tetap. Secara mudahnya, apabila disebut wakaf, dia merujuk kepada tanah, dia merujuk kepada bangunan, sesuatu yang tak boleh dipindah, sesuatu yang tak boleh diangkat ubah.
sesuatu yang tak boleh dimudah alih, dan sifatnya kekal. Jadi apa-apa yang nak diwakafkan, sebab itu kalau kita tengok dalam syarat wakaf, apabila sampai kepada harta yang nak diwakafkan, huraian yang ada pada harta yang nak diwakafkan itu, dia mestilah bersifat kekal. Jadi sebab itu tuan-tuan tak boleh wakaf lah bihun ke, laksa ke, tak boleh. Pasal dia tak bersifat kekal. Dia mesti bersifat kekal. Kemudian ulama-ulama kemudiannya, walaupun sebahagian menyebut bahawa benda ni sudah dibincangkan dahulu, timbul isu pada harta yang tidak bersifat kekal, ataupun dalam bahasa yang mudahnya, harta mudah alih atau harta yang boleh dipindahkan. Dan termasuk dalam harta yang mudah alih ataupun yang boleh dipindahkan yang tidak kekal itu adalah wang tunai. Yang kita bincang sekarang ni berkaitan dengan wang tunai. Tuan-tuan, kalau orang mari dekat kita, pengalaman kita di Maibs, mereka nak wakaf tanah, ataupun selalunya wakaf tanah, ataupun adalah satu dua wakaf bangunan. Saya nak sebut masalah yang paling besar, mungkin bukan di Perlis tapi mungkin di tempat lain, tapi pengalaman kita pun sama je, di Maib pun sama. Dan ketika mana kita bercakap dengan duli yang teramat mulia juga, benda ni menjadi masalah. Apa dia? Saya nak sebut secara jujur, saya jujur. Sama ada tuan-tuan setuju tak setuju, tak apa, kita demokrasi. Orang Islam apabila dia sebut wakaf, dia akan faham apa? Dia akan faham wakaf tanah buat mahat tahfiz, wakaf tanah buat sekolah agama. Jadi marilah pewakaf ni, wakif ni mari ke Maib, dia kata saya ada tanah 2 relung, saya nak buat sekolah. Dia telah meletakkan wakaf tu secara khas, maknanya tak boleh buat apa melainkan kena buat sekolah. Mari kawan pula, dia lepas tu dia sebut pula sekolah agama. Beda saya nak mati nanti bolehlah sikit. Kalau kita buat sekolah lain pada agama, tak boleh, dia kena sekolah agama mahat tahfiz. Hak ni nak buat bekal esok ni, kalau mahat lain dia tak jadi bekal, tak tahulah dia jadi apa. Mari 10 orang semua nak wakaf buat sekolah, buat mahat tahfiz. Tuan-tuan, saya tak tahulah, tapi saya ingat kita semua maklum, buat sekolah satu bab, tetapi untuk memastikan kelangsungan sekolah itu dari sudut maintenance-nya, pembiayaan guru-gurunya, pembiayaan operasinya lebih besar dan lebih berat daripada buat sekolah. Jadi kalau dalam Perlis ni ada 200,000 orang, 10,000 orang main wakaf, semua nak buat mahat tahfiz, siapa nak buat, siapa nak bayar gaji cikgu, siapa yang nak pesah semua ni? Lepas tu dia kata pula, kalau sebelum saya mati ni, saya nak tengoklah Maib buatlah sekolah no. Tanah yang duk ada pun tak ketahuan nak pesah lagi, dia suruh pergi buat sekolah. Dia ingat buat sekolah ni lagu buat gerai tepi jalan, beli payung pasar tani tu, buka siap. Ini saya nak sebut ni teguran kepada umat Islam, teguran suci kepada umat Islam. Kita kena buka minda kita. Yang dikatakan agama itu bukan semata-mata apa yang dikatakan mahat tahfiz dan apa yang dikatakan dengan sekolah agama atau sekolah Arab. Agama tidaklah sesempit itu. Dan kita sekarang ni tengah kempen pusat hemodialisis untuk cuci buah pinggang. Tuan-tuan, satu orang pesakit perlu menghabiskan sekurang-kurangnya, mengikut daripada data yang ada, RM200 untuk cuci darah, tak termasuk ubat-ubatan, dan mesti dilakukan 3 kali sebulan, 3 kali seminggu, 3 kali seminggu. Hemodialisis, saya tak tahulah tuan-tuan nak tarikh apa hemodialisis ni, tuan-tuan nak tarikh apa, nak tarikh Islam ke tak? Ini satu benda. Tak ada lagi kita dia kata ustaz,
saya nak wakaf tanah ni, tolong buatlah kedai makan ke, kedai runcit ke. Tak ada lagi. Tak ada lagi. Pengalaman kita tak ada lagi. Yang ada mahat tahfiz sekolah, mahat tahfiz sekolah, masjid. Kita bukan tak mau buat masjid, tuan-tuan. Paling dah 110 masjid. Saya duk pergi mengajar kata masjid lah. Problem kita bukan tak ada masjid, tak ada orang nak mai. Kadang-kadang bila kita design masjid, kita pesan kontraktor jangan buat tiang banyak. Syak ni malu ke orang bila orang mai tengok kalau ada tiang 5, jemaah ada 4, menang tiang. Kita tak tahu, tuan-tuan. Sebab itu dahulu apabila para ulama membincangkan tentang ta'rif asnaf fi sabilillah, orang kita faham apa fi sabilillah. Kalau cucu dia pergi mengaji agama, dia bagi zakat padi. Kalau cucu dia pergi mengaji kejuruteraan, dia kata yang ni kapiak, yang ni cik kena cari duit Kediri, tok tak boleh bagi. Pasal apa? Pasal hang pergi mengaji ni hak yang orang kapiak mandi wajib pun tak. Kalau hang pergi mengaji Mesir ke mana ke, bolehlah bagi duit zakat. Dulu orang ta'rif fi sabilillah apabila mengaji agama, lain pada mengaji agama, dia jadi mengaji sekular semua. Saya tak tahulah kok balik-balik tu dia kata hang balik main mengaji mana, dia kata mengaji belah England, ngucap dulu belum nak balik. Walha kita, tuan-tuan, kita tengok hari ni fatwa-fatwa telah membuka luas ta'rif fi sabilillah di jalan Allah. Dulu kita sempit. Ni saya nak sebut sikit ni pasal wakaf ni, lepas ni kita nak buka. Pasal tu bila mari kita pujuk, kita kata boleh tak kalau wakaf ni wakaf am, wakaf ikut apa yang maib rasa manfaat sesuai dan memberikan maslahat kepada umat Islam, buatlah apa yang maib rasa buat, saya wakaf. Itu lagi mudah. Maib tahulah apa yang korang, apa yang perlu, apa yang nak kena tambah, nak buat apa sesuai. Tepi jalan takkan nak buat tepi jalan takkan nak buat mahat tapi kalau nak hafal Quran dia tak boleh hafal tepi jalan, dia kena hafal lautan-lautan baru nak ingat. Kalau tepi jalan dia hafal sikit lalu mana-mana lupa pula. Tepi jalan kita nak kena buat kedai. Itu maksud saya, kita kena buka benda ni. Fi sabilillah. Orang mari tanya Nabi SAW. Ada orang yang berperang untuk bangga diri, untuk bangsa dia, untuk kaum dia, untuk tunjuk dia berani. Siapakah yang berjuang di jalan Allah? Nabi bagi satu ta'rif yang jami' mani', yang cukup cantik, yang memang komplit, yang sempurna. Nabi kata man qatala litakuna kalimatallahi al-'ulya fahuwa fi sabilillah. Tak kiralah apa cerita belakang dia, siapa yang pergi berjihad untuk mengangkat li'a'la'i kalimatillahi al-'ulya, untuk mengangkat agama Allah ini di tempat yang tinggi, maka dia dikatakan fi sabilillah. Maka di atas definisi ini, apa sahaja yang mengangkat agama ini, memberikan imej yang baik, menjadikan agama Islam ni agama yang hebat, maka kita boleh letakkan dia di bawah ta'rif fi sabilillah. Maka ramailah orang boleh ambil duit zakat di bawah fi sabilillah. Sebab itu tuan-tuan tengok, ni saya nak sebut problem masjid sikit. Masjid, saya tak tahulah, ni pun mengalami krisis kepercayaan. Di masjid kita ada tabung masjid dengan tabung anak yatim. Tabung masjid tak banyak. Tabung masjid tak banyak. Sebab apa tabung masjid tak banyak? Pasal orang tak berapa nak yakin dengan perbelanjaan masjid. Sebab dia berkata, bila kami pergi bubuh dalam tabung masjid, masjid pergi bubuh dalam bank. Jadi kami bukan sedekah, kami jadi sedekah buku, dia panggil. Kami sedekah kat buku tu. Kalau kami derma ni takkan nak pergi bubuh dalam bank, kami pun reti bubuh dalam bank. Maka mereka pun tak bubuh lah. Mereka bubuh dalam tabung anak yatim. Masalahnya tuan-tuan apa dia? Anak yatim ni tak ramai. Anak yatim tak ramai, duit jadi banyak. Nak bagi pada lain pada anak yatim tak boleh pasal atas nama anak yatim. Melainkan kalau dia buat tabung anak yatim dan anak imam, okey. Saya pun sokong, saya pun salah seorang imam. Saya lulus awal, tak ada subuh kita lulus lah. Tapi bila dia bubuh anak yatim, jadi masalah pada masjid untuk agih.
Sehingga kan kadang-kadang yang anak yatim tu dah menjadi bapa yatim pun duk dapat lagi. Duit jadi jam. Tuan-tuan, duit jadi jam. Tak tahu nak bagi kat siapa. Maka kita boh pula di hujung tu anak yatim dan miskin, fakir dan juga yang dikira perlulah. Bila kita boh lagu tu dia jadi lueh sikit. Sekarang ni wakaf, saya nak kait dengan wakaf ni. Bila kita tutup wakaf itu hanya kepada benda yang bersifat kekal, bersifat tahan lama, seperti tak mudah alih, maka kita akan menjadi satu pihak yang sangat ketat dan sangat sempit dalam hal ini. Sebab itu mutaakhir ini saya sempat semak fatwa-fatwa seluruh Malaysia, bukan saja Perlis, termasuk negara-negara ASEAN, Brunei, negara-negara yang bukan Islam. Kita bukan masalah, tuan-tuan, di MAIPS kita bukan masalah tanah kita ada banyak. Sekarang ni saya ingat kita semua berkongsi sentimen yang sama. Masalah besar kepada umat Islam adalah kekurangan dana cash. Sebab itu kita tengok persatuan-persatuan agama lain, Depa tak ada lah MAIP, tapi depa ada persatuan agama, persatuan bangsa. Depa hebat. Kita tengok umpamanya, bukan kita nak resis, kita tengok di Kangak kita ada bangunan yang besar depan bank pertanian tu. Itu milik kelab Hokkien. Depa boleh buat bangunan yang besar dan sewa pula kepada orang, dan itu menjana. Sebab itu apabila umat Islam tidak menerima konsep wakaf tunai, wakaf duit, kemudian duit itu akan digunakan dan dimanfaatkan sama ada kepada benda yang kekal ataupun tidak, maka kita akan ketinggalan banyak daripada umat lain. Sebab itu di MAIPS kita dah mulakan wakaf tunai pada tahun 2012. Maknanya orang semua boleh bagi duit. Saya tahu tuan-tuan, bukan kata tuan-tuan, saya sendiri, kita bukan kata sekangkang kera. Kera tak kangkang pun tak ada. Kalau kangkang, kera kangkang tu luih juga. Ni kera tak kangkang pun besar tu pun tak ada. Maka kita kalau nak harap kawan tu buat main serelung, buat main dua relung, dan pengalaman kita yang buat main serelung dua relung ni pun kesemuanya tanah-tanah yang kalau kita boleh definisikan tidak komersial. Tahu tanah komersial, tanah tak boleh jual. Sampai bila kita nak pi tengok pun kita kena pi siang, nak pergi ke dalam. Kita duk ingat break kereta turun tanah MAIP dah, nu dalam lagi tu. Awak yang tak bagi tepi jalan, tabat lahum, nak bagi tepi jalan sekaki 15 ringgit. Tak apalah, kita pun pasal pegang amanah, ambil lah. Maka sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, ini kekangan orang duk petikai. Pasal apa MAIP tak buat apa? Lama dah duk bagi, duk kira tebah rumput ni. Pasal apa MAIP tak buat ni? Pasal apa MAIP tak buat ni? Pasal apa? Nak buat apa? Duit tak ada. Ini tuan-tuan, saya nak sebut sikit, saya pun takut dah tersilap ni kan. Apa yang terkini ni berkaitan dengan hemodialisis ni. Orang nak cuci buah pinggang tak sabar-sabar dah. Kita baru naik tiang kan, tapi alhamdulillah bank Islam bagi 20,000 dapat lagi satu tiang kan. Okey dah tu. Kita duk tunggu bank bukan Islam pula lah. Sebab apa bank pun boleh, bank bukan Hong Leong pun boleh buat wakaf no? Bukan. Saya nak sebut sikit berkaitan dengan hemodialisis ni. Dan tuan-tuan, kita dibelanja, kalau tuan-tuan tengok perbelanjaan hemodialisis ni bilion untuk 1 tahun. Di antara penyakit yang paling banyak dan semakin merebak adalah hemodialisis. Kita perlukan 6 juta untuk buat kerjasama dengan hospital, tapak hospital kan, 6 juta. Kita baru dapat lebih kurang 1 juta lebih, dan kita ada 447 hari lagi. Dan kalau tuan-tuan hari ni yang hadir seorang 100, insyaAllah, insyaAllah tuan-tuan azam, insyaAllah azam tuan-tuan sebelum balik seorang 100 insyaAllah.
baru berjaya. Patutnya saya lupa nak cadang masa pendaftaran tadi, terus ambil kan wakaf tunai seorang 100 insya-Allah. Ataupun kita mungkin boleh buat lepas ni potongan wajib pada guru-guru takmil 800 kita potong siap-siap 100, boleh? Azam tuan boleh? Boleh insya-Allah ha? Lepas siap pusat hemodialisis, kita akan berhentikan kutipan. Ingat kan? Pasal kita duk mengajar orang, kita guru mengajar orang jihad, mengajar orang derma, kita kena jadi contoh. Kan? Kadang-kadang ada masjid dia nak test kita, dia buat-buat lupa sagu hati. Dia buat lupa sagu hati kan, janganlah buat naya macam tu kan. Tuan-tuan, kalau kita tengok wakaf tunai, tuan-tuan bagi duit dan kita akan manage duit tu. Duit ni dia tak macam tanah ha. Tanah mesti ada keluasan, dan masalah nak wakaf tanah ni isu geran dan sebagainya lah. Tuan-tuan, paling mudahnya apa? Paling mudahnya sekarang ni kita buat konsep wakaf tunai. Dan tuan-tuan tak perlu bimbang, walaupun para ulama berbincang panjang tentang isu wakaf tunai, Fatwa Kebangsaan 2007 telah pun mengeluarkan fatwa bahawa boleh, harus sah untuk mewakaf dalam bentuk wang tunai. Dan kita di MAIP ada wakaf am dan wakaf khas. Saya dah sebut sikit beberapa contoh. Maknanya duit yang tuan-tuan wakaf tu pergi ke mana. Dan kita tadi pun buat agreement dengan UiTM. Tuan-tuan, universiti, saya tak tahulah, tapi universiti di luar dunia sudah mula menggunakan konsep wakaf. Konsep wakaf dunia Malaysia saya tak pasti, tapi kita ada UiTM tadi. Universiti besar seperti Harvard, Oxford, walaupun dia tak sebut wakaf, tapi mereka buat fundraising, endowment. Dikatakan, kalau tak silap saya, Harvard ataupun Oxford ada 30 bilion dolar yang hasil daripada endowment ataupun kutipan daripada orang ramai untuk survive. Dia masalah sekarang ni bukan masalah tak cukup sekolah, dia bukan masalah tak cukup mahad, dia bukan masalah tak cukup madrasah, masalahnya tak cukup dana untuk nak bertahan dan bergerak. Maka sebab itu, apabila kita sebut wakaf tunai, saya sebut sikit beberapa contoh. Sebahagian ulama kata kita boleh wujudkan konsep mudarabah. Ini orang-orang bank Islam ada, iaitu konsep perkongsian. Tuan-tuan wakaf duit, tuan-tuan wakaf duit umpamanya kepada MAIP jadikan dia sebagai modal pusingan untuk kita invest. Pastinya kalau dari sudut tu modal tak hilang, modal tetap. Ini konsep yang dicadangkan oleh para fuqaha. Macam mana kita nak apply, macam mana kita nak buat wakaf tunai ni. Tuan-tuan bagi duit cash, kita jadikan modal pusingan, modal terkumpul, kita invest pada security punya tempat-tempat yang selamat. Kemudian daripada situ kita boleh generate income. Kalau kita nak tunggu orang bagi mai satu kedai sebiji, bagi mai satu biji rumah, bagi mai sebiji bah, cerita lambat. Pasal itu saya pusat hemodialisis kita ni, kita kena turun ke padang cerita lagi. Dan sebab itu kita minta para amilin, amil-amil yang ada dalam mesyuarat jawatan kuasa, kita minta supaya selain daripada mereka kutip zakat, mereka juga kena bawa buku risit wakaf tunai. Tolong kutip sama lah masa dia kutip zakat. Cuma macam ni lah tuan-tuan, bila kutip zakat kita bagi komisen. Di negeri-negeri lain amir mereka semangat kutip, amir mereka semangat getak pala-pala kutip di negeri-negeri lain, sebab mereka ada komisen berdasarkan kutipan. Itu memang hak mereka lah, hak amil, termasuklah asnaf boleh terima. Tetapi berkaitan dengan wakaf ni memang tak ada lah peruntukan untuk tukang kutip, nak habang awal-awal. Saya ni ikut dia ambil 3 buku, dia kata ni saya kutip ni nak boleh berapa sebuku. Kita pun jawab lah sebagaimana Abu Bakar jawab bila Nabi tanya dia, apa yang tinggal dekat hang? Allah dan Rasul.
Jadi kalau tuan-tuan tanya, ni saya duk tolong kutip wakaf tunai ni, apa boleh kat saya? Allah dan Rasul. Tak ada lebih besar daripada Allah dan Rasul lah. Jadi tuan-tuan kena tolong lah. Guru-guru kita kan pergi ke masjid, tolong cerita, bawa buku ni, bawa buku wakaf tunai. Nanti saya akan cadangkan kepada jawatan kuasa wakaf maib untuk bagi buku-buku wakaf tunai ni pada guru-guru maib, pada guru-guru takmir, pada guru-guru kafar, untuk turun bertemu dengan masyarakat. Pasal mereka ni jumpa masyarakat, buka konsep wakaf tunai ni, fokus kepada hemodialisis yang maib sedang usahakan tuan-tuan. Ini lebih besar, saya ingat, maslahat dia. Sebab kita mengaji fiqh aulawiyat, keutamaan. Sekarang keutamaan kita bukan mahat tahfiz, keutamaan kita bukan madrasah, itu sudah ada. Dan macam-macam benda kita nak kena perbaiki. Keutamaan kita sekarang ni lebih kepada konsep ni lah, hemodialisis, konsep-konsep yang bersifat perubatan. Dan mungkin lepas ni kita boleh luaskan wakaf tunai, tuan-tuan, wakaf. Dan kita mungkin di Maib boleh beli alat-alat perubatan. Kita boleh sponsor pada hospital ke depan nanti ya. Gunting, pisau, ni pima masahah papareha, masahah papareha, masahah dengan papareha. Bila kita pergi hantar ke masjid, dia kata, ustaz nak tak mana, hak lama pun kami tak buka kotak lagi. Kita ingat kita stok buanglah masahah dengan papareha ni. Pasal apa? Pasal Allah kan gaduh masahah dah, bukan gaduh papareha ni, telefon ni. Pasal tu saya tengok tadi semua pakat perambang telefon. Jangan duk su'udhan. Mereka bukan perambang tak ketawa hala, mereka duk mengulang, mengapai. Pasal Allah semua dalam telefon. Dulu al-ilmu fis sutur, ilmu itu di kertas, di kitab. Sekarang ilmu bukan di kepala, di telefon. So sekarang ni kita nak ubah konsep wakaf masahah, wakaf rehan. Syari dia keluar muka depan, ustaz perlis anti Quran. Kita bukan kata anti Quran, tapi kita aulawiyat. Aulawiyat, keutamaannya sekarang. Kekurangan alatan-alatan di hospital. Saya ramai kawan-kawan doktor. Kekurangan alatan-alatan perubatan di hospital lebih mendesak daripada kekurangan masahaf Al-Quran di masjid. Sebab itu kita hidup ni mesti bersifat waqi'i, bersifat berpijak di bumi yang nyata. Kata guru saya, bila kita baca buku-buku kitab-kitab ini, mereka sudah ditelan oleh debu-debu zaman. Debu-debu zaman telah menelan mereka. Kita hendaklah bersifat waqi', melihat apa yang lebih utama. Pasal itu di Maibs, dengan perkenan ke bawah duli yang teramat mulia, kita buat hemodialisis. Tak cukup. Nak cuci darah tu tak cukup. Queue. Okey. Okey ya? Okey? Sikit saya nak sebut tuan-tuan. Saya sebut sikit tuan-tuan. Kajian yang dibuat, ni saya sebut fakta sikit. Kajian yang dibuat oleh sebahagian daripada tokoh-tokoh pendidik dan tokoh-tokoh pengkaji dalam negara kita, dia sebut bahawa jika kita buat secara angka pungutan dana tunai secara puratanya, di Malaysia sahaja kita boleh mengutip secara purata. Tuan-tuan tahu banyak mana? Tuan-tuan tahu banyak mana kita boleh kutip untuk umat Islam? Tak payah kira bukan Islam lah, umat Islam. Kita boleh kutip 1 tahun 4.3 bilion. Dan saya dulu nak ceramah, tak berapa nak suka sebut bilion ni, pasal orang tak berapa nak familiar, tak berapa nak faham, tak berapa nak tangkap lah. Sebut juta mereka tak erti, mereka kena sebut bilion.
4.3 bilion. Duk ada berapa? 4,300 juta. 1 juta tu ada 4,000 campur 300 lagi. Nak habaq kata punya banyak. Tuan-tuan boleh bayang dengan 4 bilion 4,300 juta tu, apa benda kita boleh buat? Tak perlulah mahat-mahat tahfiz ni untuk nak mengemis. Tak perlulah kita nak minta-minta derma ni. Tuan-tuan, banyak mana? Ha? Saya bagi ni kajian, bukan saya buat, orang buat. Jika satu orang dewasa, orang Islam dewasa, Islam kanak-kanak tak payah, Islam dewasa, nak habaq kata tak ramai lah. Islam dewasa mendermakan hanya RM1 sehari, sebulan apa? Ada 30. Kita boleh dapat dengan statistik orang Islam dewasa, dia bagi RM1 sehari, kita ada 30 bulan, 30 hari, RM30. Sekurang-kurangnya ikut kajian yang dibuat di universiti-universiti kita boleh kutip 7 bilion satu tahun. Satu tahun kita boleh kutip 7 bilion RM1. Itu belum lagi kita kira hak kotak rokok yang mereka duk cucuh tu, kita pergi duk tukar pergi jadi wakaf tunai. Saya ingat beratus bilion silat hari bulan duit wakaf orang Islam boleh tolong bayar hutang negara. Jadi berhenti sat cucuh rokok kan? Ni kita nak sebut sebab kita, tuan-tuan, ini kekuatan umat Islam. Dan tuan-tuan kena tahu, di MAIPS kita ada banyak perkara dan banyak pihak mari. Dan tuan-tuan kena ingat zakat. Sebab itu bila tuan-tuan nak mai, orang yang kita ni, tuan-tuan, ada banyak tabung. Baki 10 minit. Okey, cukup 10 minit, cukup lama. Cukup, baki 10 minit cukup. Saya nak sebut di MAIPS, kalau orang tu tak cukup nisab zakat, dia boleh mai juga ke MAIP. Kita ada beratus tabung tu ada. Tabung bara'atuz zimmah. Nak cuci duit-duit haram, nak cuci duit-duit syubhat, boleh buh di situ. Habis sangat dia boleh bayar wakaf. Nak tunggu tuan-tuan ada serelung lambat macam saya kata tadi. Tuan-tuan boleh bagi RM10, RM5. Kalau tuan-tuan segan nak mai, tuan-tuan payah nak mai, sekarang kita ada bank King online dan MAIP ada akaun, tuan-tuan boleh buh di situ. Tak payah bawa keluar duit, boleh terus transfer dia bukan masalah saluran, dia bukan masalah wasilah nak sampai kepada wakaf tu, baliknya kepada kesedaran kita. Dan saya nak sebut sekali, antara dalil yang digunakan juga oleh para fuqaha dalam mengharuskan wakaf tunai ini, seperti mana kata Az-Zuhri Ibn Shihab Az-Zuhri, yang mana direkodkan oleh Al-Bukhari. Kata Az-Zuhri, sesiapa yang menginfakkan 1,000 dinar, infak dalam arti kata wakaf 1,000 dinar di jalan Allah, dan memberikannya kepada para pekerja untuk dibuat modal perniagaan, RM1,000 itu dia bagi sebagai modal. Dia wakaf 1,000 tu dan dia kawan tu jadikan sebagai modal, pusin meniaga. Kata Az-Zuhri, keuntungannya kita manfaatkan kepada orang miskin dan kita manfaatkan kepada orang yang layak. Di MAIPS kita sangat berbesar hati apabila duit-duit ini masuk kepada sumber am yang diketuai oleh sahabat saya Ustaz Nazri, masuk kepada sumber wakaf. Pasal apa? Pasal senang kita nak agih. Zakat tak boleh keluar daripada 8 asnaf, tapi bila dia masuk dalam wakaf, dia masuk dalam sumber am, kita boleh guna pada tempat-tempat yang agak luas dan lebih fleksibel, lebih mudah. Sebab kadang-kadang bila kita cek tak layak terima zakat, bila tak layak terima zakat, satu yang dia layak wakaf dan tabung am, yang ni mesti dia layak. Maka sebab itu kita kempen untuk tuan-tuan, dan demikian juga orang pernah bertanya kepada anak murid Zufar daripada kalangan tabi'in, apakah boleh kita wakaf dengan duit tunai ataupun dia sebut dinar, dirham, bagaimana kalau boleh? Kata anak murid Zufar ini, dia kata apa?
Dia kata gunakan wang tersebut melalui konsep mudarabah, iaitu perkongsian. Orang kita ambil duit tu, kita pergi meniaga, modal itu kekal, keuntungannya kita manfaat. Ini antara perkara yang boleh kita lakukan dalam konsep wakaf tunai. Dan kita di Maib, tuan-tuan, sebelum daripada saya, dan memang banyak dibuat, kita ada kedai-kedai yang disewa, yang gunakan tapak masjid kepada asnaf. Mereka buat meniaga, kemudian duit itu berkembang dan dimanfaatkan balik oleh umat Islam. Kita pernah dengar dewan-dewan perniagaan Cina. Kita pernah dengar dewan-dewan sekolah jenis kebangsaan Cina. Kita pernah dengar agama-agama lain hebat, mereka ada kutipan saling sokong menyokong, saling bantu membantu. Kita yang ada konsep wakaf masih lagi jauh ketinggalan. Ini persoalan besar. Pasal apa kita tak boleh jadi umat yang menguasai? Pasal apa kita nak buat satu dewan pun bergantung kepada pihak-pihak yang tertentu seperti kerajaan? Wahai kita ada konsep wakaf. Dan selepas ini insya-Allah dalam program-program yang akan datang, saya ingat perlu lagi selain daripada diberi penekanan berkaitan dengan zakat, kita juga akan tekankan tentang wakaf. Kerana wakaf ini bersifat menyeluruh. Semua, kadang-kadang orang ni dia tengok orang tu bayar zakat, dia teringin nak bayar. Dia teringin, tuan-tuan. Dia teringin juga nak boleh tolong, dia teringin juga nak boleh mak. Dia tengok orang pergi bayar zakat, dia teringin. Sahabat Nabi kan. Tapi kita tak maulah takat ni. Dia mahu kita zahaba ahlul ujur, zahaba ahlud duzur bil ujur. Dia kata, ya Rasulullah, orang kaya semua habis ambil harta, semua ambil harta habis lah, ambil pahala habis lah. Depa ada harta, depa, tuan-tuan tengok, depa ada harta, depa beli habis pahala. Depa dengki, bukan dengki kat harta tu, depa dengki pasal depa tu dapat buat pahala. Depa pun teringin nak buat pahala macam tu. Nabi kata, hampa tak ada duit, hampa subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Hak mereka tak ada duit, kita tak kalah sampai. Tak lagi tuan-tuan lalu kot tabung belakang tu, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kita tak boleh buat hemodialisis dengan subhanallah. Maka sebab itu tuan-tuan, kalau kita tak mampu, sekurang-kurangnya kita ada azam. Sebab itu saya tertarik dengan kata jangan tunggu kaya untuk bersedekah, tapi bersedekahlah sehingga kamu dikayakan. Sahabat tanya, saya nak tutup hadis ni, saya nak tutup pembentangan saya berkaitan dengan wakaf tunai. Tuan-tuan jelas wakaf tunai, para ulama mutaakhirin, muasarah, para fuqaha sekarang semua menerima konsep wakaf tunai, dan dia sudah menjadi satu benda yang legal, sah di sisi undang-undang dan di sisi syarak di Malaysia. Jadi tuan-tuan tak perlu risau. Dia kata sehari kita bagi duit, mereka pergi beli apa, habis duit tu apa, burn tak guna apa. Tuan-tuan jangan risau. Bukan sahaja fatwa itu digazetkan, disahkan, garis panduannya juga ada. Dan pagi ni memang kita nak kempen sungguh-sungguh tentang pusat hemodialisis kita. Lebih malang lagi lah kalau tuan-tuan pun tak tahu hemodialisis tu buat tang mana. Mesti tuan-tuan tahu kan buat di mana. Cuma saya nak sebut sebagai pengakhirannya, satu orang sahabat dia tanya kat Nabi SAW. Dia kata, ayyus sadaqah a'zam ajra. Dia kata, ya Rasulullah, apakah sedekah yang paling baik untuk aku beri? A'zam ajra, yang memberikan pahala yang sangat besar. Bila? Apa? Nabi kata, engkau berilah sedekah ketika mana engkau susah. Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Kau bagilah sedekah, kau keluarkanlah sedekah ketika engkau susah, ketika engkau sihat. Jadi tuan-tuan nak wakaf, jangan tunggu sakit. Dia berkata, ustaz, bersedekahlah kamu akan sihat. Jadi kita nak sedekah ni kita tunggu sakit, pasal kita duduk sihat dah tak guna sedekah. Tak apalah. Sebab banyaklah ni dia tak sakit terus, dia mati terus. Kan? Kau sedekahlah ketika sihat, dan kau sedekahlah ketika susah, dan ketika kau berangan-angan untuk guna duit itu.
Maka sebab itu konsep wakaf tunai, memberi dengan apa kadar yang tuan-tuan nak dan tuan-tuan mampu, disumbangkan, kemudian kita satukan dan kita balikkan manfaatnya, maslahatnya kepada umat. Inilah perjuangan Maib dan juga perjuangan umat Islam di seluruh Malaysia. Dan kita harap selepas ini umat Islam dengan dana wakaf akan boleh membina bangunan dan membeli bangunan-bangunan. Dan juga orang apabila orang tanya, ini bangunan siapa? Ini bangunan umat Islam. Sebab itu bila tuan-tuan tengok lambang Maibs, tuan-tuan jangan fikir itu milik individu. Maibs bila tuan-tuan tengok lambang dia, itu adalah lambang umat Islam. Kita duk hinyak, kita duk marah, beli habis rumah kedai, beli habis bangunan-bangunan, boleh habis dekat orang bukan Islam, boleh habis kat bangsa lain. Pasal apa? Pasal kita tak menggunakan dana wakaf tunai. Kita pakar-pakar lah. Bangunan tu harga 300,000, kita pakar-pakar seorang sikit, sumbang RM10, RM5. Lepas tu buat apa? Lepas tu kita beli. Lepas kita beli, kita sewa. Sewa pilah kat siapa pun. Lepas tu duit tu masuk, kita duk pusing duit tu. Kita nak buat lagu tu lagu mana? Nega laksa tepi nu tepi ni pun hantu kiri kanan. Hantu, pasal tu saya selalu kata, hantu kalau dia ada peluang pertahankan diri, dia pun akan kata apa? Hang buat laksa tak sedap, tuduh aku. Nak tuduh pun padam-padam patut lah. Cukuplah kita menuding jari salah bangsa lain, salah umat lain, salah kaum lain. Orang Islam, Tuhan dah bagi wakaf, Tuhan dah syariatkan zakat, cukup lengkap dah. Kita ni masalah apa? Masalah duk takut kot luar. Duk takut nu, bangsa nu beli habis, bangsa ni beli habis. Mari tuan-tuan, dengan Maib kita berwakaf RM10, kita akan beli dengan RM10 tuan-tuan itu rumah kedai dan kita akan manfaatkan. Lepas ni orang pergi cuci darah tuan-tuan, setiap yang berpusing mesin itu daripada RM1, RM2 nilai yang tuan-tuan wakafkan kepada pihak Maib. Bukan Maib nak berniaga. Pasal apa Maib? Pasal apa bagi kat Maib tak bagi kat orang lain? Senang kita nak urus. Bila buat kita masalah duk berdengki. Kami pun boleh buat ha? Kami pun boleh kutip ha? Kami pun pandai nak agih ha? Kami itu macam mana? Maib bukan milik individu, ada undang-undang dia. Maka sebab itu bukan saya nak sokong, nak kempen, tapi saya nak bagi tahu itulah hakikatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, dan saya harap tuan-tuan semua dapat sampaikan maklumat ini dan juga konsep ini kepada orang ramai. Dan selepas ini sesiapa sahaja yang berniaga di tepi jalan, yang berniaga di atas pokok, yang berniaga di mana-mana, semua boleh menunaikan wakaf tunai, dan kita akan menjadi umat Islam yang bukan sahaja hebat di masjid tetapi juga hebat dalam sektor-sektor yang lain. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak Maib dan tuan-tuan yang sudi mendengar sedikit pengongsian saya pada hari ini. Saya ucapkan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.